pagi hari di kotaku. Ada pagi resah dengan hujan Januari. Ada pagi ramah dengan penjual nasi dagang. Ada pagi lelah dengan becar berkejaran. Ada pagi basah dengan pengemis bertangisan. Inilah kotaku pagi hari yang kujanjikan untukmu. Inilah senja hari di kotaku, mentari limau dan lautan tenang. Langit berbatik dan nelayan pulang. Pasir perak dan camar terbang. Angin satir dan perawan riang. Inilah kotaku senja hari yang kunyanyikan untukmu. Inilah malam hari di kotaku, malam hitam di Laut Cina, malam sebam di pucuk cemara, malam telanjang di atas ranjang, malam bimbang di gubuk usang. Inilah kotaku malam hari yang kumimpikan untukmu, Kuala Terengganu. Menelusuri sungai puisi T. alias Taib, dengan sendirinya kita dapat mengenali tokoh sastra tersohor ini, di samping dapat menyelami, mengkaji pemikiran beliau terhadap tanah air yang dicintainya. Melalui sajian diksi yang indah dan bertenaga, puisi-puisi beliau dapat mengetuk pintu hati. T. alias diputrakan pada 20 Februari 1943 di Batas Baru, Kuala Terengganu. Di sinilah tapak lama rumah T. alias Taib, bersebelahan bangunan UMNO, tempat beliau mula mengangkat mata penanya, rumah pelita yang awal sebelum berpindah ke bangunan baru. Beliau memulakan persekolahannya di Sekolah Kebangsaan Gong Kapas dan selanjutnya mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman dalam aliran Inggeris. Selepas menamatkan kursus perguruannya di Maktab Perguruan Pasir Panjang, beliau ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sungai Rengas, Kuala Terengganu. Di sinilah beliau mula mencerna alam, sawah padi yang terbentang luas, burung-burung dan sungai yang mengalir diksi-diksi indah. T. alias sering singgah di Masjid Kampung Sungai Rengas Baru, bersolat dan bersantai di tebing Sungai Rengas yang airnya mengalir ke muka Kuala Terengganu. Selain itu, beliau pernah mengajar di Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu, Sekolah Kebangsaan Mengabang Teliput dan Sekolah Kebangsaan Bukit Besi. Sungai, ombak, pantai dan arus pembangunan Bukit Besi mengalir ke mata penanya, yang akhirnya terlahirlah bait-bait puisi yang indah, antaranya Laut Tak Biru di Seberang Takir. Pada mulanya T. alias Taib ni dia menggunakan nama penanya A.S. Ali. Jadi dia menulis puisi. Puisi adalah suara batin penyair. Demikianlah dengan T. alias Taib. Anak jati Terengganu ini dibesarkan oleh Laut Cina Selatan dan nasi dagang. Melalui diksi yang indah, tepat, segar, keseimbangan bentuk, kejelasan, serta pernyataan pengalaman jiwa, perasaan dan pemikirannya, maka lahirlah puisi yang indah. Penyair ialah pengunjung pasar kisah, ya, peraih pengalaman dan pembeli masa sudah. Apa yang diungkapkan itu dalam puisi-puisi beliau pun adalah bertitik tolak dari kehidupan orang Melayu, terutama orang Melayu di kampung halamannya di Terengganu. Beliau ini adalah pengganti kepada J.M. Aziz lah. Kalau almarhum J.M. Aziz ini sebagai pelopor nelayan di Terengganu dan dunia perpusian, T. alias Taib ini
juga salah seorang penyair besar yang dilahirkan di Terengganu. Pengalaman T. alias Taib bersama penyajak cacat berjiwa besar, iaitu J.M. Aziz di seberang takir juga, tidak dapat dinafikan memberi input dalam karya sajak-sajaknya. Selamat pagi seberang takir. Selamat pagi ikan. Apa yang kau perlu sepasang kaki di perutmu agar dapat merangkak ke dalam hutan, dan dua sayap di tubuhmu agar dapat mengepak ke hitam awan. Selamat pagi nelayan. Malam tadi ku dengar hujan dan angin berkejaran di dapurmu. Guntur dan kilat berkeliaran di kamar tidurmu. Aku sedar air matamu telah membanting benteng laut Cina. Selamat pagi gubuk tua. Kalau suatu hari mentari dan bulan tersungkur di atapmu, labah-labah akan gugur di lantaimu. Selamat pagi J.M. Aziz. Bersuaralah dengan suara paraumu, kerana ingin kulihat ombak demi ombak, sajak demi sajak, melompat dari kelopak matamu ke telapak tanganmu. Selamat pagi laut. Baringlah aku di dadamu, supaya aku dapat ketenangan yang tersembunyi di celah bulu camar-camar. Selamat pagi siput. Datanglah berteduh di rukun serai. Gelora ujung tahun kini kan sampai. Begitulah puitisnya kata-kata T. alias Taib, penyajak tersohor yang amat cermat menitis diksi pada setiap bait sajaknya. Saya dapati Tengku ini seorang seniman, ditambah lagi seorang pemikir yang bagi saya cukup berwibawa sebagai seorang seniman yang selalu merenung dan berfikir dan sangat hati-hati bila menulis. Buah fikirannya sangat bahagalah. Dia lebih banyak mendebani zaman daripada zaman seseorang biasa. Dia dapat menjangkau pemikiran orang lain, ya, dan menjangkau apa akan berlaku pada sesuatu ketika. Maknanya melihat sesuatu tempat itu dan meresap ke dalam hati jiwanya. Puisi Kuala Terengganu, tempat tinggalnya, iaitu ada 4 puisi Kuala Terengganu. Kuala Terengganu 1 sehingga Kuala Terengganu 4. Puisi adalah suara rakyat. T. alias Taib ternyata amat peka tentang alam dan masyarakat di sekelilingnya. Beliau dapat mengungkap suara batin nelayan dalam bentuk sajak penuh puitis. Memang betul lah kata penyajak kita Tunku alias Taib berkenaan dengan nelayan tradisional kita Pantai Timur ni, yang mana ada kalanya susah ada kala senang. Di kesedihan dan kesusahan tu ada kalanya menarik bimbang dan ketakutan. Walau macam mana pun kami tiap-tiap nelayan tetap nelayan, walaupun katakan di hari ini di petang ni kita dipukul ribut, tapi esok dan lusa kita terus pula ke laut demi untuk mencari rezeki untuk warga kita. Januari 1967 merupakan tarikh keramat bagi T. alias Taib bila puisinya mula diangkat mendapat tempat dalam halaman majalah terawal sebelum Dewan Sastra. T. alias Taib sudah mempunyai peribadinya yang kuat dan dia berhasil meyakinkan peneliti kesusastraan di Malaysia, termasuk saya sendirilah yang mengkaji T. alias Taib. Dia mempunyai kedudukan yang amat tinggi, ya, amat tinggi, dan dia menjadi penyair penting dalam puisi mutakhir di Malaysia. Berkat berhijrah ke Kuala Lumpur dan berkahwin dengan gadis pilihannya, Cik Salmah, aliran mata penanya mencurah-curah, berjaya menghasilkan antologi-antologi puisi.
Tapi bila dia pindah ke Kuala Lumpur, dia melihat perubahan yang secara mendadak. Secara mendadak di Kuala Lumpur, iaitu perlombaan persaingan orang-orang di Kuala Lumpur untuk menghadapi kehidupan. Jadi tajuknya rat race. Rat race ni maknanya perlombaan tikus. Tikus kan kalau berjalan berlari itu banyak ya, cepat ya, ke sana sini betul, bertimpiaran ya. Jadi dia dapat gambaran manusia di Kuala Lumpur, atau disebut ini potret Kuala Lumpur. Apabila whistle ditiupkan, berjuta tikus bertempiaran. Ada yang tergelek dengan perut terburai. Ada yang tergolek ke tepi sungai. Ada yang lapar, ada yang menelan ibunya sendiri. Ada yang kenyang, ada yang mati kekenyangan. Ada yang putus ekornya, ada yang menyambung ekor yang putus. Ada yang memanjat kepala teman, ada yang kepalanya dipanjat, ada yang meraung, ada yang bermenung, ada yang mabuk di timbunan beras, ada yang gila di timbunan sampah, ada yang pulang di peluk kekasih, ada yang hilang jalan pulang. Berjuta tikus berkeliaran menyambut cabaran whistle. Ya. Jadi mesejnya mudah. Kata-katanya serba mudah pada TLS Type, tapi mesej yang disampaikannya atau wawasan yang timbul besar di segi kemanusiaan dan juga dari segi keagamaan. Ya. T. alias Type merupakan seorang penyair yang suka merendah diri. Walaupun namanya begitu besar dalam dunia persajakan, namun beliau tetap mengakui kekurangannya sebagai manusia biasa kerana ilmu yang diberi Tuhan ibarat setitik air di lautan. Pada peringkat awal, T. alias Type dipengaruhi, bukan mempengaruhi Latif Muhyiddin. Tapi kemudiannya, apabila masa berlalu agak lama, saya dapati T. alias Type meninggalkan Latif Muhyiddin. Arah T. alias Type ini lebih bersifat sosial. Latif Muhyiddin terus dengan alam. Jadi sosial dan alam sudah jadi perbezaan. Itu secara dasarnya, secara kasarnya. Misalnya apabila dia nak bercakap tentang dirinya pun, dia kaitkan dengan masalah yang ada di sekitar. Kadang-kadang memang ada sajak yang terlalu peribadi, tapi ada sajak yang berkaitan. Misalnya berkenaan sajak ini, sajak Sebatang Kara. Jadi sajak Sebatang Kara ini berkisah tentang kesepian. Yang ada di sini hanyalah seorang nenek tua dan kerdil tanpa suara mencari cucunya yang hilang di lingkaran mimpi yang berkabut. Kalau saudara perhatikan, mencari cucunya yang hilang itu masih dipengaruhi Latif. Sebab dalam Sungai Mekong mencari suara puteranya yang hilang. Jadi ada tu, ya ada. Jadi ada persamaan tu, masih dalam 74 tu masih ada lagi sedikit-sedikit pengaruh tu. Tapi kalau dilihat dari segi tema Sebatang Kara ini kesepian seorang nenek. Artinya dia sudah masuk ke masalahan masyarakat, macam mana nenek telah ditinggalkan oleh cucu-cucu dia dan berasa sepi. Sesungguhnya, T. alias Type merupakan seorang penyair yang amat istimewa. Dia sedar, apakah cara nak menggiatkan murid-murid, ya, mungkin guru juga, untuk merujuk kepada kamus. Jadi T. alias menggarap perkataan-perkataan atau diksi yang begitu rupa. Misalnya perkataan, kerana aku pemilih yang ruwet. Kalau kita tak merujuk kepada kamus, kalau guru tak menyuruh, mengarahkan murid merujuk kepada kamus, saya fikir ruwet ini sukar kita nak fahami makna dia. Walaupun berdasarkan konteks. Inilah keistimewaannya. Jadi ruwet dapat kita rujuk kepada kamus dewan yang bermaksud rambang mata ataupun kekacauan kita nak membuat pemilihan. Oleh itu kata T. alias, aku harus hati-hati. Tengok tu. Aku harus berhati-hati dikuatiri ruwet tadi ataupun rambang mata. T. alias Type ni, Allahyarham ya, menggambarkan realiti kehidupan masyarakat melalui seorang tukang gunting ya.
gambaran yang diberikan oleh T.R. Taib melalui sajak tukang gunting ini ialah kemiskinan, ya, kemiskinan tukang gunting yang digambarkan dalam rangkap kedua, iaitu tukang gunting ini hanya digambarkan mempunyai sebilah gunting, sebuah cermin yang sompek, cermin yang tidak sempurna, sebuah sisi rongak sikat, ya, dan juga bangku kaki tiga. Inilah gambaran kemiskinan tukang gunting yang digambarkan oleh penyajak, dan T. alias Taib dalam sajak tukang gunting ini menggambarkan kegigihan seorang tukang gunting memikul tanggungjawab untuk mencari sumber pendapatan untuk menyara keluarganya. Perkara ini jelas sekali pada rangkap terakhir sajak ini, ya. Pada batang bongkok Semara Api Tua ini, ia tamatkan masa depan 4 orang anak serta isteri setianya. Melalui rangkaian ini juga kita dapati, ya, T. alias Taib ni menggambarkan suasana hidup yang agak harmoni dalam kalangan keluarga. Walau macam mana pun sekarang keadaan ini agak berbeza, ekoran perubahan zaman dan sebagainya lah, ya. Sebagai guru bahasa, T. alias Taib sememangnya menguasai ilmu linguistik. Melalui penerapan dan kaedah stilistik, beliau ternyata dapat melihat batas-batas yang membenarkan terjadinya deviasi atau pelarian tata bahasa sintaksis Melayu. Bahasa T. alias Taib ini merupakan bahasa seharian atau disebut juga bahasa hari-hari. Jadi dia tidak menggunakan terlalu banyak simbol-simbol atau yang menyukarkan, terutama bagi pengamat puisi, baik pembaca umum, pelajar maupun mahasiswa. Jadi dalam kita mengamati karya T. alias Taib ini dengan tajuk contohnya Seberkas Kunci, di mana dalam antologi Seberkas Kunci itu sudah mempunyai makna dan pemaknaan. Jadi kunci ini merupakan dikata keyword dari segi kata, kunci dalam kehidupan, kunci dalam membongkar pengalaman manusia. Jadi T. alias Taib menempatkan kata atau word is meaning, meaning is beauty. Jadi dia menempatkan kata itu pada tempatnya yang begitu indah dan bermakna. Jadi orang lain juga penyair, tetapi dalam konteks menempatkan kata-kata dalam pilihan kata atau disebut juga diksi, itu sebenarnya jauh berbeza dengan penyair lain. Jadi walaupun puisi T. alias Taib kelihatannya pendek atau disebut juga dalam puisi-puisi penyair Jepun iaitu puisi haiku, jadi T. alias Taib ini dia pendek tetapi bermakna. Dia tidak terpengaruh dengan gaya penulisan puisi-puisi penyair Melayu lainnya. Walaupun ada yang menyentuh bahawa puisi T. alias Taib ini ada pengaruh daripada puisi Cina klasik atau penyair-penyair besar dunia seperti Rimbaud, Baudelaire dan lain-lain. Tetapi itu sudah menjadi lumrah. Kan T. alias Taib ini dia mempunyai luas pembacaannya, membaca pelbagai-bagai karya sastra lainnya, karena dia sebagai seorang guru dan juga seorang yang aktivis sastra yang cukup prolifik. Dalam hampir semua puisi T. alias Taib ini soal moral, soal pedagogi, soal pendidikan, ini memang kita akui luar biasa. T. alias Taib ini mengolah tiap-tiap tajuk puisinya kita sudah boleh memecahkan. Kata orang boleh nak buat satu tesis. Seberkas Kunci, Piramid, Pasar Pengalaman. T. alias Taib ternyata dapat melukis objek melalui sajak deskriptif. Gabungan secara eksplisit dan implisit inilah melahirkan kenikmatan keindahan dalam puisi-puisi beliau. Dalam hal kaedah persajakan T. alias Taib ini, yang paling ketara ialah bagaimana dia menggunakan salah satu daripada cara bermetafora. Metafora ini banyak caranya. Cara yang umum ialah apabila dikatakan lautan rindu, pohon harapan, dan itu metafora itu barangkali bagi T. alias Taib sudah terlalu mudah dan dia tidak mau menghasilkan metafora jenis itu berlarut-larutan. Yang dihasilkannya satu jenis metafora
yang meletakkan kata kerja, selepas kata kerja itu dia melompat kepada abstraksi, yang abstrak. Dia tidak menyatakan yang konkret. Jadi apabila kita ambil kusikat usiaku yang memutih, kita faham yang disikat ialah rambut ataupun yang disikat ialah uban sebab memutih kan. Tetapi dia tidak menyebut itu, disebutnya usia. Begitulah juga apabila dikatakan menghamparkan nasibnya. Itu sangat panjang ceritanya itu. Yang dihampar ialah tikar. Kemudian dia duduk. Selepas duduk orang datang. Orang datang itu minta tolong, tengok nasib saya ni baik ke tak baik. Panjang cerita. Tapi yang T. Alias Type nak katakan itu, tukang tilik itu sendiri nasibnya tidak baik. Dihamparkannya di kaki 5. Jadi dia menghamparkan nasibnya. Jadi itulah cara T. Alias Type bersajak yang kita anggap khusus untuk dirinya sahaja. Puisi ialah dirinya dan hanya puisi yang dipilih untuk meneropong kehidupan dan menterjemahkan inti pengalaman batinnya. Dia tidak tergoda dengan bentuk-bentuk penulisan yang lain. Justru, T. Alias Type tetap tegak kukuh sebagai penyair penting dalam dunia kesusastraan Melayu. Dia percaya dengan kata-katanya. Selepas 30 tahun penyair itu menulis, dapatlah saya mengesan sama ada penyair itu berbakat atau tidak, tulen atau tiruan. Keupayaannya atau gayanya menulis puisi dengan memanfaatkan unsur-unsur tradisi, unsur-unsur puisi tradisi kita, tetapi dengan pengisian yang moden. Dari segi ini saya tidak teragak-agak untuk membandingkan beliau dengan Allahyarham Usman Awang. Tengku Alias Type juga mempunyai keistimewaan yang jarang dipunyai oleh penyair-penyair lain. Dalam arti beliau mempunyai ketajaman fikiran, ketajaman penglihatan, dan dapat mengangkat perkara-perkara yang kecil menjadi bahan puisinya dan menempatkan puisi itu pada satu tahap pemikiran yang tinggi, yang cukup filosofikal sifatnya. T. Alias Type ni merupakan seorang penyajak yang sangat prolific. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab beliau telah menyajak lebih kurang 4 dekad lebih, 43 tahun lebih. Ini merupakan satu jangka masa yang bukan pendek, ya, lama untuk mempertahankan mutu penyajakan, mutu pemilihan kata dan sebagainya. Namun T. Alias Type sehingga kini berjaya menghasilkan sajak. Beliau telah dapat menggarapkan diksi, menggarapkan kisah yang hampir dengan jiwa kita orang biasa. Apatah lagi kepada guru yang membimbing murid-muridnya, kepada guru pelatih dan kepada murid-murid sendiri. Satu lagi, T. Alias dalam konsep 5P. 5P ini dalam sudut pengajaran dan pembelajaran, penyerapan, penilaian, pengayaan, pemulihan dan penggabung jalinan. Dari sudut penggabung jalinan saya fikir tidak ada masalah. Tapi penyerapan ilmu, saya nampak T. Alias cuba menyerapkan nilai-nilai ilmu merentas mata pelajaran atau ilmu merentas subjek. Di sini kalau kita sebagai guru, saya sebagai guru, saya boleh mewujudkan simulasi. Misal kata saya menyerapkan ilmu matematik, ya, dan di situlah wujudnya ayat matematik. Ayat matematik dalam pengajaran bahasa, ya, yang secara keseluruhannya saya bercakap tadi komsas, iaitu komponen sastra dalam pengajaran bahasa. Tapi matematik pun sebenarnya T. Alias berjaya menggarapkannya dalam sajak beliau ini. Inilah keistimewaan yang saya fikir payah untuk kita dapati daripada penyajak-penyajak tersohor yang lain. Setelah 43 tahun mengangkat pena dalam dunia puisi, akhirnya pada subuh yang dingin tanggal 17 Ogos tahun 2004 bersamaan 2 Rejab 1425 Hijrah, Haji Tengku Alias Type dijemput menemui Tuhannya selepas 2 hari menerima menantu.
Perjalanan yang panjang dalam bidang puisi membuahkan hasil. Panel penilai Majlis Sastra Asia Tenggara, MASTRA, yang dipengerusikan oleh Datuk Dr. Firdaus Abdullah, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, sebulat suara memilih antologi Pasar Pengalaman karya T. Alias Taib sebagai pemenang hadiah sastra MASTRA bagi tahun 2005. Namun demikian, bait-bait puisinya yang indah tetap sentiasa bermain di bibir penyair baru dan lama. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa.